Jadi kita ambil berbagai sampaikan mudah-mudahan yang berguna kepada kita dan saudara-saudara kita jawab. Dengan semuanya saya menceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Yang dikasihi, yang dimuliakan Imam 1, Imam 2, Imam 3 kalau ada, pengurusi timbalan, pengurusi masjid, bendahari dan semua ahli-ahli jawatan kuasa lah, termasuk Bilal, Tok Siap dan sebagainya kalau ada, dan seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua orang terfinis? Siap? Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa, dan yang paling besar sekali nikmat iman, yang menolak kita, yang suruh kita gilah masjid. Yang tolak itu, yang suruh itu iman. Kalau ikut nafsu kita, sakit kaki lah sikit hari ni lah, tak payah gilah. Tapi iman kata pergi, kita pun datang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberi barangkali sedikit keimanan untuk kita dipilih oleh Allah, untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, tempat yang paling mulia sekali di atas muka bumi Allah ini. Di sinilah, di masjid kan. Walaupun barangkali rumah kita lebih selesa, barangkali setengah-tengah kita lah, kursi ada empuk, di mana eci empuk, kapek kita ni tak berapa denyut sangat, tapi kemuliaan di sisi Allah itu berada di rumah ini. Kemuliaan, ketenangan, keheningan, semua ada kat sini. Kadang-kadang balik rumah comel, tapi sekabut kan. Kadang-kadang balik kat muka pintu tu dah beletek dah. Dengar dah apa ni, pantung gurindam dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita istiqamah. Istiqamah ni yang penting, sentiasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menjadi tetamu Allah. Jadi pertamanya terima kasih banyaklah kepada pihak masjid jemput saya ke sini. Kali pertama ni jejak masjid Tempini yang cantik indah ini kan. Tapi masjid kampung saya comel lagi sebenarnya. Masjid kampung saya comel lagi. Tuan-tuan dah pergi tak apa masjid kampung apa kau tak? Ustaz Bukhari, apa khabar ya? Pengurusi masjid merangkap imam orang kuat sini. Jadi tak jauh, saya kampung apa kotak lah. Kampung apa kotak. Masjid comel, kubah comel lah. Jadi tuan-tuan, malam ini kita akan sembang sikit berkenaan dengan peristiwa yang paling agung, yang merupakan mukjizat yang Allah kurniakan, hadiahkan, beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat, iaitu peristiwa yang kita katakan, yang kita sentiasa sebut setiap tahun kita sambut, iaitu Isra dan Mi'raj ni. Jadi pun saya pun dah fikir-fikir, saya nak cakap benapa orang kampung Tempini ni. Saya dengar cerita memang hebat-hebat. Bab cerita Isra Mi'raj ni dah mahir belaka dah. Jadi tak apalah, malam ini kita sembang sikit sebanyak apa yang kita boleh sembang tentang peristiwa ini, yang kita boleh mengambil pengajaran sebagai ulangan kepada apa yang telah barangkali kita tahu, kerana setiap tahun kita buat masuk Rejab, masuk 27 Rejab, kita akan sambut peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tapi tak apa, kerana ini merupakan suatu benda yang amat baik, amat hebat, mukjizat Nabi yang perlu kita sentiasa perkatakan, kerana supaya kita sentiasa digilap dengan keyakinan yang lebih hebat. Sebab kita ni gitulah dah, kalau orang tak ada peringatkan, jadi kadang-kadang jadi luh, lagi tua lagi mudah luh kita dah. Kalau tak ada orang peringatkan, itulah. Jadi majlis-majlis ini sebenarnya tazkirah, memperingatkan supaya kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini kita akan lihat, peristiwa ini kita bagi tiga pasal lah. Pasal pertama sebelum berlaku Isra dan Mi'raj, semasa berlaku, dan selepaslah sikit sebanyak. Kita lihat sebelum berlaku, kenapa berlaku, apakah peristiwa yang berlaku sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan semasa berlakunya, selepasnya kan. Ayat yang paling kita yang paling masyhur membicarakan tentang Isra dan Mi'raj ini tak lain tak bukan daripada surah Al-Isra lah kan. Tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca ayat ini sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci yang telah memperjalankan, asra memperjalankan
hambanya, bi'abdihi, hambanya, lailan, pada waktu malam, lailan, minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, kepada al masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang mana masjidil aqsa ini kata Allah kami telah berkatkannya di sekitarnya, di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan, pertontonkan, menampakkan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, itu satu ayat saja daripada ayat ayat pertama daripada surah Al-Isra. Ayat inilah yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Isra itu utamanya, Mi'raj mana dicerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber pertama, sumber Isra ini ialah sumbernya daripada Al-Quran. Sumbernya daripada Al-Quran. Al-Quran ini sumber yang pertama. Al-Quran. Al-Quran sumber yang pertama, rojokan yang pertama, sumber hukum yang pertama dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, usul fiqh mungkin ada diajar di masjid ni kan, ilmu usul fiqh. Dalam mazhab Syafi'i, usul fiqh, dalam mazhab Syafi'i, sumber hukum yang pertama Al-Quran. Lepas itu hadis. Selepas itu ijma' ulama. Selepas itu apa dia? Qiyas. Qiyas. Orang kita bagi qiyas. Dia qiyas dengan qaf. Kalau Q jadi kai tadi. Qiyas dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain tambah lagi, al-istihsan. Kalau mazhab Hanafi tambah lagi amalan ahli Madinah, amalan-amalan ahli Madinah. Jadi dalam mazhab Syafi'i qiyas. Jadi pertamanya Al-Quran. Jadi soal Isra Mi'raj ini pertamanya daripada Al-Quran. Dengan arti kata lain, Quran dalil yang la raiba fihi. Dalil yang tidak ada apa ni? La raiba fihi mana apa? Zalikal kitabu la raiba fihi, dalam surah Al-Baqarah. Itulah Al-Quran, tidak ada padanya sedikit keraguan pun tidak ada. Tak boleh kita ragu tentang cerita ni. Itu pertama sekali yang kita kena pegang, bahawa cerita ini diceritakan oleh Allah dan kita tak boleh ragu. Walaupun otak kita kata logik ke tak ni, tak logik ni otak kita ni memang gitulah. Tapi bab ini apabila ia dalil daripada Quran, maka dia tidak boleh dipertikaikan. Itu satu. Jadi Allah kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan Nabi daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Tadi saya sebut fasa pertama, iaitu sebelum Isra. Sebelum Isra ni kenapa berlakunya Isra sebenarnya? Antara sebab yang disebutlah. Apa antara sebab yang disebut? Bagaimana keadaan Nabi sebelum Nabi diisrakan? Bagaimana keadaan Nabi sebelum itu? Ini diceritakan dalam buku sirah dan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun sebelum Nabi diisrakan itu dinamakan sebagai tahun Amun Huznin, tahun duka cita pada Nabi. Tahun duka cita, tahun sedih. Tahun sedih, Amun Huznin. Tahun tu Nabi sedih sangat. Sedih sungguh Nabi tahun tu. Sedih. Sedih sungguh, bukan sedih lolo-lolo. Sedih sungguh Nabi. Ni Nabi yang sedih, bukan kita. Sedih sungguh. Kenapa sedih? Kenapa Nabi sedih sangat? Kenapa Nabi sedih sangat?
Kerana Nabi kehilangan, antaranya kehilangan dua orang yang dia paling kasih sayang. Orang yang dia paling kasih dan sayang, dua orang ni. Pertama sekali siapa dia tuan-tuan? Khadijah, bini dia lah. Adinda dia. Bini dia yang pertama, bini Nabi, isteri dia. Itulah satu-satu isteri sebelum dia kahwin yang lain. Dia kahwin lain tu selepas Khadijah dah meninggal, kan? Selepas Khadijah meninggal. Jadi ada orang kata kalau nak kahwin dua, tunggu isteri pertama meninggal lah. Boleh gitu? Boleh tak? Meninggal tak meninggal, suatu je. Sebab tu ada orang kata juga, kahwin ni umur 40 lah, syarat je ikut sunnah Nabi. Meninggal, lepas tu boleh kahwin lebih. Tak apa, itu kita bab lain lah. Kita tahu kita selingan je. Itu bab lain. Kita tahu dah bab mereka. Orang gagah kuat boleh lah, 4 orang tak masalah. Syarat dia gagah kuat lah. Kuat belakang lah, gagah dan kuat semua sekali lah. Kalau lembek tak payah lah. Jadi tu antaranya. Siapa Siti Khadijah? Isteri Nabi. Kenapa yang Nabi sayang sangat Siti Khadijah ni? Sehingga setelah Nabi berkahwin dengan Aisyah pun, Nabi banyak sebut nama Siti Khadijah lagi, menyebabkan kadang-kadang Aisyah cemburu. Orang yang dah meninggal pun duk sebut lagi. Duk sebut lagi. Memanglah yang bagi anak kepada Nabi siapa dia? Siti Khadijah kan. Yang bagi anak kepada Nabi. Aisyah yang muda letih, comel letih tu, tak bagi anak pun. Itu takdir Allah lah, kita nak kata. Yang menyebabkan Nabi rasa kasih sayang dia kepada Khadijah itu teramat sayang. Anaknya semua lahir daripada Siti Khadijah. Walaupun dia janda, dikatakan umur 40 dah. Kan? Masa kahwin tu Nabi 25. 25, dia 40. Kalau kita tak adil tak. Tetapi pilihan Nabi itu bukan kerana rupa paras. Yang orang sebut Nabi ini kahwin kerana seks dan sebagainya. Nabi kahwin dengan orang umur 40 pada masa dia umur 25, muda teteng. Kan? Selepas dia jadi rasul, berapa umur 40 Nabi jadi rasul. Kan? Dan selepas dah berapa lama dah peristiwa ni berlaku tahun apa? Tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana bini dia, isteri dia baru meninggal ketika itu. Itu satu. Yang kedua, selama perjuangan Nabi di Mekah selama 11 tahun, siapa di belakang dia? Yang bantu dia, yang bagi duit, yang support Nabi, yang belanja duit? Khadijah. Seorang saudagar, business woman. Business woman. Orang terpilih ni cakap orang putih belakang lah. Business woman. Business woman. Inilah hidup bantu Nabi selama 11 tahun. Hartanya dibantu Nabi. Tidak pernah dia merasa mengukit, tak pernah dia merasa kesayang harta dia. Dia bagi saja, dia bantu Rasulullah, support Rasulullah. Siang malam bersama dengan Rasulullah untuk Rasulullah berdakwah dalam keadaan Rasulullah berdepan dengan segala ujian yang berada di kota Mekah ketika itu. Itulah menyebabkan Nabi sedih. Orang yang hari-hari duk support dia ni, duk bantu dia. Kan? Hari-hari duk bantu dia ni. Siang malam, bukan saja di luar rumah, dalam rumah. Inilah orangnya yang sentiasa bantu. Ini kehebatan Khadijah. Orang lain bantu juga, Aisyah lain bantu juga. Tapi ini kehebatan yang tak ada pada yang lain. Dan dialah yang beri anak kepada Nabi SAW. Kan? Sebab itulah sedihnya Nabi. Yang keduanya, bapa saudara dia yang meninggal kan. Siapa dia bapa saudara tu? Abu apa? Abu Talib kan? Abu Talib. Abu Talib ni dia bukan Islam. Dia bukan Islam, dia tak masuk Islam pun. Tetapi Abu Talib inilah yang menjadi, orang panggil apa?
pelindung, menjadi pelindung. Orang putih kata apa? Protector lah. Protector. Macam kita pasang protector kita kat telefon kita kan, cumi protector tu. Nak jaga telefon tak swigo kita pasang protector mahal. Kok kaca ada belaka lah. Itu untuk melindungi, pelindung. Semasa bermula daripada awal dakwah Nabi kepadalah kematian Abu Talib ini, orang kufar Quraisy segan, bukan takut, mana segan, dia hormat kepada Abu Talib ni, bahkan dia tak kacau Nabi sangat, tak kacau Nabi. Dan Nabi sedih apabila ia meninggal, satu, yang kedua meninggal dalam keadaan tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Bapa saudara jaga dia, pelihara dia, lindungi dia, tapi di akhir sekali dia tak mati dalam bukan Islam. Siapa yang tak sedih kan? Siapa yang tak sedih kan? Tapi Allah dah sebut kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kau sukai, kasihi, cintai, ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang Allah nak. Bukan Nabi menyampaikan juga, bukan Nabi memiliki hidayah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Nabi, tugas kita pun sama lah. Sampai royak, cerita benda ini, cerita baik-baik, cerita molek-molek. Hidayah tu kita harap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa puluh tahun pun Nabi berdakwah, tapi hidayahnya dia menghadap Allah, munajat Allah Subhanahu wa taala. Kita goyak sekali dah, orang jeh sikit, biar ikut murah, nak mampu gitu, biar murah. Jauh kita dah. Jauh kita merasakan bahawa kita yang bagi hidayah, sedangkan yang bagi hidayah itu Allah kan. Ajak royak betul-betul, ajak betul-betul, marilah kita pergi masjid, hidup masjid, sembahyang sekali-sekala. Tak segi semua pun marilah sekali-sekala. Esok jumpa dia bagi ajak apa ni? Ajak pergi minum pula. Ajak pergi minum. Kakak murid jom kita pergi masjid. Tak apa, dia kata ada janji dengan anak yang makan. Tak apa semua dapat. Esok buat gitu pula. Lusa-lusa kan ajak makan. Lama-lama Tuhan nak bagi hidayah je. Insya-Allah lah kan. Boleh jadi lepas tu dia lebih baik dari kita kan. Jadi kita jangan putus asa. Kita dengan putus asa. Hidayah tu milik Allah. Yang Allah nak kita sampaikan. Yang salahnya kita menjauhi. Kita menjauhi, tengok orang ni semacam je. Padahal jiran je, sekampung je. Nampak dia ni semacam, kita tak nak dekat tidak. Rasa jijik lah. Macam saya lah perasaan. Kononnya aku ni orang masjid. Kononnya aku ni orang masjid. Jangan begitu tuan. Aku ni, tugas aku ni menyampaikan. Kalau aku molek, aku nak kawan aku, saudara aku jadi molek juga. Itu. Kalau aku nak masuk syurga, aku mesti usaha kawan aku masuk syurga juga. Itu. Kalau aku tu, kita ni sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak semua orang jadi molek. Jadi itu menyebabkan Nabi dalam keadaan sedih. Bila orang yang menjaga Nabi ini sudah tidak ada, dan bermulalah serangan daripada kufar Quraisy. Abu Jahal mula mengamuk dan sebagainya, menyeksa orang yang ikut Nabi dan sebagainya, sehingga kan Nabi terpaksa berpindah pergi ke Taif satu masa. Dan dengan harapan di Taif Nabi disambung, ada orang baik-baik untuk boleh sambung Nabi. Tapi sangkaan Nabi meleset. Bila pergi ke Taif, orang Taif pula lontar, dia hambak dia keluar. Dia kerah budak-budak, lontar Nabi dengan batu hingga berdarah Nabi. Itulah keadaan Nabi, seolah-olah dia sudah tidak ada tempat untuk dia mengadu dan sebagainya, dalam keadaan sedih. Tapi itulah sunnah Allah. Sunnah Allah yang kita kena yakin. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya dengan
setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan, pasti ada kesenangan. Apabila Nabi berada dalam keadaan sedih, dalam keadaan rasa bumi ini sudah tidak ada tempat baginya dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala selepas itu sebenarnya ingin mengangkat Nabi ke tempat yang lebih hebat, nak menjadikan Nabi keadaannya lebih hebat. Maka ketika itulah kalau kita lihat setiap kesusahan, setiap keadaan yang menyedihkan itu, akhirnya dengan kesabaran Nabi, dengan usaha Nabi dan sebagainya, maka diberinya kemudahan. Maka berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Isra dan Mi'raj ini bukan Allah sekadar menemukan Nabi dengan para anbiya, tetapi Allah mengangkat Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ulama mengatakan secara live Allah angkat Nabi jumpa dengan Nabi di atas sana. Apa lagi? Kemuncak yang Allah bagi kepada Nabi satu mukjizat, diangkatnya Nabi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, melepasi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Al-Khaliq Rabbul Jalil yang mencipta Nabi, yang mengangkat Nabi menjadi Rasul. Tadi dalam keadaan kesedihan, Nabi diberi dengan kesabarannya dan sebagainya, munajat Nabi, doa Nabi kan, doa yang masyhur dibaca apabila Nabi dihalau oleh orang Taif dan sebagainya. Nabi menadah tangan berdoa kepada Allah, mengadu kelemahan kelemahan dhaf yang ada pada Rasulullah. Bukan mengadu supaya orang Allah bantai orang tu, tak. Mengadu tentang kelemahan, kesedihan yang ada padanya dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah angkat Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan menghantar kenderaan yang paling canggih, yang tidak ada yang canggih yang dibuat oleh manusia, tetapi dicipta oleh Allah. Allah hantar seekor burak, burak yang begitu hebat. Dia dianggap sebagai semacam cahaya, burak, al-burak, barak alif qaf, burak. Burak ni kalau nak tengok dari sudut bahasa dia menyamai perkataan al-barq, baraf qaf, barakaf, barq tu peti kilat angin, api kilat tu, lah al-barq, kilat lah api tu. Kita pun tutup telinga kita, kat takut. Lepas tu tang bunyi ar-ra'd, al-barq war-ra'd. Jadi api itu secepat itulah buraknya. Secepat itulah dikatakan burak itu. Macam cepatnya api yang kita tengok pasal peti itu, al-barq menyambar itu, lah mari kan, daripada atas langit sana, lah mari kan. Suaranya kemudian sikit, suaranya lepas tu sampai mula-mula cahaya, zap mari cahaya, pak kita tutup telinga kita, bang mari dia punya suara. Maknanya secepat secepat cahaya itu kan. Itu canggihnya dia punya binatang tunggangan yang Nabi sebut besarnya lebih besar sikit daripada al-himar, keldai, dan kecil sikit daripada unta pula, kuda, al-baghal, kuda lebih kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada keldai. Ditunggang, dia mengambil Nabi dan bersama dengan malaikat Jibril dibawa dalam perjalanan itu. Jadi berlakulah Isra. Jadi di sini saya nak sebut beberapa perkara dalam ayat ini, tuan-tuan, sebagai pengajaran kita. Pertama sekali Allah mulakan ayat ini dengan subhanalladzi.
Subhanallazi, maha suci Allah, maha suci yang memperjalankan Nabi. Dengan arti kata lain, yang bersifat dengan subhana saja yang boleh melakukan perjalanan ini. Dan sudah pastilah ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan subhana. Sebab itu tasbih ni kita dikenal sentiasa bertasbih apabila kita melihat benda-benda yang kita lihat, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sentiasa tasbih subhanallah. Kita tengok benda-benda yang kita tengok mengagumkan kita dan semua, subhanallah. Maksudnya kita meletakkan kehebatan benda itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ini merupakan satu perkara yang mesti menjadi amalan kita. Tasbih ni. Tasbih ni. Bukan duduk atas jadah saja. Bukan duduk atas jadah. Kita tengok pokok keluar daripada masjid, ada pokok bunga cantik, bunga dia subhanallah, subhanallah. Kalau kita dapat subhanallah, apabila kita melihat kebesaran Allah itu, yang itu saya yakin bahawa subhanallah yang keluar itu daripada hati kita kerana kekaguman kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah nilai besarnya subhanallah. Sebagaimana Allah nak bagi tahu sini, yang memperjalankan Nabi ini, Muhammad ini, daripada Mekah, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dan kepada langit yang ketujuh ini, tak boleh dilakukan oleh sesiapa pun kecuali oleh yang bersifat dengan subhana, yang maha suci. Itu saja. Dan itulah salah satu salah satu antara zikir yang perlu, yang mesti kita amalkan dalam hidup kita. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Nabi kata apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Khafifatani 'alal lisan. Habibatan ila rahman. Thaqilatan fil mizan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Nabi kata dua kalimah yang mudah untuk disebut dalam lisan, pada lisan kita, pada lidah kita. Subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim satu kalimah, wa bihamdihi satu kalimah. Dua kalimah yang amat mudah untuk kita sebut. Mudah. Subhanallahil azim. Boleh tuan-tuan sebut? Tak boleh buat nana kata bini. Kalau tak sebut ni, Nabi kata mudah. Khafifatan, memang mudah disebut. Subhanallah, beratkan nak sebut subhanallah, ringan. Tetapi dia merupakan habibatan ila rahman. Dua kalimah yang amat dikasihi oleh Ar-Rahman. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, yang maha pemurah. Wa thaqilatan fil mizan. Dan dua kalimah ini amat berat dalam timbangan kita nanti. Thaqilatan, amat berat dalam timbangan. Mudah sebut, berat timbangannya. Benda nanti kata lain, murah harga tapi besar pahala. Besar, kita beli murah je tapi besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam kita membicarakan ini antara benda yang kita kena buat. Kita kena mudahkan lidah kita sebut benda ini. Sebut benda ini. Subhanallahil azim wa bihamdi. Tengok benda-benda dalam kita berjalan, bawa motosikal, ayam melintah, subhanallah. Sebut subhanallah kan, dengan dia jumpa Natania kenapa boleh? Duduk dalam Natan ni, prak je patah balik, penuh motosikal, terbalik kita. Ini yang Allah nak ajar antaranya. Subhanallah. Kita kena ingat Allah menyebut dalam Quran banyak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, di bumi, Allah sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa bertasbih.
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari' iaitu sentiasa. Sabbaha fi'il madhi. Fi'il madhi ini membawa makna yang lebih kurang sama, tapi lebih menguatkan bahawa apa yang ada di langit, di bumi Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di langit, tahap benda dan sekali sentiasa bertasbih. Yang di bumi ini sentiasa bertasbih kecuali kita lah. Kecuali kita sekali-sekala. Sekali-sekala. Sekali-sekala kan. Betul tak sekali-sekala tu tuan? Tahu orang tepi ni semua kita percaya orang tepi ni hebatlah ke. Tapi inilah hakikat yang Allah nak ajar pada kita. Itu satu. Kan? Yang kedua, Allah menyebut allazi asra bi 'abdihi. Asra bi 'abdihi. Kita masuk isyarah. Sekejap lagi kita asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hamba-Nya. Abdihi. Siapa hamba ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak menyebut namanya, tidak menyebut pangkatnya Rasul? Asra bi rasulihi, asra bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sebut bi 'abdihi, dengan hamba-Nya. Hamba-Nya. Hamba tuan-tuan. Hamba. Apa arti hamba ini? Dan inilah kalau kita lihat pangkat yang paling hebat di sisi Allah. Apabila kita ini Allah mengaku sebagai hamba-Nya. Kalau Allah mengaku diri kita sebagai hamba-Nya, beres. Tak payah bimbang. Orang putih kata don't worry, be happy. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Beres. Masuk syurga lah maknanya. Don't worry, jangan bimbang. Be happy. Gembiralah. Tapi adakah kita ini boleh anggap kita ini sebagai hamba Allah? Hamba. Ya, kita kata aku hamba Allah. Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tak jadi jin dan manusia ini kecuali untuk menyembah aku. Sembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah yakin bahawa kita ini banyak menyembah Allah, bolehlah kita rasa yakin bahawa kita ini hamba Allah. Tapi barangkali tengok banyak lagi benda-benda yang kita tidak selesai dengan Allah sebagai hamba kepada Allah. Hamba ni tuan-tuan, abdun ni di zaman jahiliah dulu, zaman sekarang tak ada hamba. Bila sebut hamba ni ialah milik kepada tuan dia. Milik kepada tuan dia. Dia tak ada hak untuk nak memiliki satu sen pun tak boleh. Dia hamba tuan, hamba kepada tuannya. Diri dia tu dimiliki oleh tuannya. Dia tidak ada hak tasarruf, tidak ada hak untuk memiliki harta. Tak boleh, kerana diri dia dimiliki oleh tuannya. Itu berarti hambanya. Kan? Ketaatan dia patuh kepada tuannya 100%. Tak ada sedikit kataan no. Tak ada kata no kepada tuan dia, kerana dirinya dimiliki oleh tuannya. Dia buat kerja untuk tuan. Itu konsep hamba. Itulah kita hari ini, kita kena nilai. Aku ni dah jadi hamba Allah. Hamba siapa kita ni? Tak apa tuan-tuan nilai diri kita. Tapi yang pentingnya kita kena sempurnakan diri kita supaya kita menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Kita kena yakin bahawa dalam suruhan Allah itu ada kasih sayang Allah. Dalam larangan Allah itu ada kemurkaan Allah. Kalau kita buat suruhan, kita mendapat kasih sayang. Kalau kita buat larangan, lambat laun kita akan dimurkai oleh Allah dengan pelbagai kemurkaan yang kita kadang-kadang tidak sedar. Dan bi'abdihi lailan, dan Allah sebut pula lailan. Allah perjalankan Nabi ini di waktu malam. Perjalanan Nabi ini menuju ke atas, menuju kepada ketinggian, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Khalik pencipta yang mencipta Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada syurga yang berada di atas sana, menuju kepada ketinggian. Bila berlaku? Malam tuan-tuan. Malam.
Inilah kelebihan waktu malam. Andainya kita mencari ketinggian, kelebihan, mencari kasih sayang Allah, mencari ketinggian daripada Allah Subhanahu wa taala, malam inilah waktunya. Malamlah waktunya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada waktu malam itu, kata Allah, bangunlah, fatahajjad bihi, bangunlah, nafilatan lak, sebagai suatu amalan sunat, amalan tambahan, nafilatan lak. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kamu dalam keadaan yang paling mulia, maqaman mahmuda, dalam keadaan yang paling mulia. Malam, tuan-tuan. Sebab itulah, ya ayyuhal muzammil, kata Allah, wahai orang-orang yang sedang tidur, kum, bangunlah, qumil laila illa, bangun waktu malam itu, qumil laila illa qalila, kecuali sedikit, au nisfahu au inqus minhu qalila, kecuali sedikit untuk kamu tidur, ataupun separuh malam kamu tidur, ataupun kurang sedikit. Malam ini Allah perjalankan di waktu malam. Allah untuk Nabi bertemu dengan Rabbul Jalil, untuk mendapat Nabi diangkat ke derajat, berlaku di waktu malam. Dan inilah yang sepatutnya berlaku kepada kita di waktu malam, kalau kita mencari ketinggian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena bangun malam, tuan-tuan, bangun awal. Bangun awal. Tidur awal, bangun awal, insya-Allah. Ini kena jadi amalan kita. Tahajud, sembahyang witir. Tak boleh bangun awal sangat pun, bangunlah setakat mana kita boleh bangun. Contohnya pukul 5 ke 5:30 ke. Biar bangun awal, bangun lebih awal sikit pada ayam. Yang malu ke ayam kan? Malu ke ayam. Kada ayam bangun awal pada kita. Ayam tu kita tak cari syurga dah ayam tu. Kita yang nak cari ketinggian. Ini Allah, antara kehebatan yang Allah sebut dalam ayat ini. Kita mencari ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Di waktu malam, tuan-tuan. Kena bangun, fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangun sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat ke, sembahyang hajat 2 rakaat, diakhiri dengan witir 3 rakaat paling kurang contohnya. Tak lama pun, tak payahlah baca surah Baqarah kan. Tak payahlah baca surah Baqarah dalam rakaat pertama kedua kan. Kalau nak baca surah Baqarah kena bangunlah pukul 3 ke pukul 2 tu. Ni bangun pukul 5 tak apa. Boleh buat 5-6 rakaat, lepas tu diikut dengan witir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kena tidur awal lah. Kalau kita tidur pukul 1 pagi, duduk main WhatsApp lagi pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, nak bangun awal nak mana? Kan? Baca roh subuh tak ada roh. Subuh gajah sama. Subuh gajah. Sembahyang macam gajah. Bukan sembahyang macam orang, macam gajah. Sebaik umpama kata macam gajah. Lembut sikit, kalau macam lembu lah kita. Kan? Subuh lembu. Kan? Subuh gajah. Semuanya bergantung kepada diri kita. Bagi diri kita. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kalau kita mengantuk, tak boleh nak kita zikir, kita baca Quran, tak apa-apa, tapi kita ajarkan diri kita mengambil sedikit malam itu untuk mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kita akan mati. Anytime, anywhere kita akan mati. Saya ni dah 57 lah. 57 masuk 57. Tak berapa yang muda Tapi zaman Covid ni muda tu habis sama je. Kok muda pun ramai je mati. Jangan duk rasa muda semua kan. Yang penting kita yakin bahawa hidup kita di hari akhirat itu adalah kesudahan kita, tempat akhir kita. Jadi Allah sebut ini malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Saya tak nak bincang dari sudut kelebihan Masjidil Haram, kelebihan Masjidil Aqsa. Tak mau. Tetapi Allah, kerana kita jauh, yang ada duit dah bolehlah pergi Masjidil Haram, pergi buat umrah sekali-sekala. Tetapi Allah sebut di sini minal masjid ilal masjid. Minal masjid ilal masjid, ini sifat yang ditunjukkan oleh Allah yang perlu ada kepada kita sebagai seorang muslim mukmin. Masjid ini tempat kita, tapi tak guna. Saya dah belebel pada orang masjid dah ni, kan? Di depan ni orang semua kaki masjid lah dah ni, kan? Semua kaki masjid dah ni, kaki tangan masjid. Tapi inilah hakikatnya. Kita bincang Isra Mi'raj tu ialah, tapi ayat ini kita melihat dari sudut ayat ini, sepatah ayat ini nak beritahu apa kat kita. Ni Allah nak sebut dalam ayat ini, kehebatan Nabi diangkat oleh Allah menjadi penghulu segala nabi-nabi, para rasul-rasul ini diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia punya apa ni? Perhambaan dia, ibadah dia kepada Allah di waktu malam. Masjid, dari masjid ke masjid. Masjid ni. Sebab itulah Nabi pun sebut kan, antara 7 orang hebat. 7 orang hebat. 7 orang yang paling hebat di atas muka bumi ni, yang di mana di hari akhirat dinaungi oleh Allah. 7. Antaranya ialah seorangnya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya tergantung kat masjid. Qalbuhu mu'allakun, hatinya tergantung kat masjid. Tak nampak, tetapi hatinya sentiasa ingat masjid. Ingat solat, ingat masjid. Ingat solat, ingat masjid. Bukan ingat solat, ingat kedai kopi tak. Ini orang hebat dinaungi oleh Allah. Al-masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kita kena ambil ini. Anak-anak kita ajak juga mari masjid. Jangan kita seorang aja nak jadi orang masjid. Tanggungjawab kita anak-anak ajak mari masjid. Lepas tu kita jangan marah lah adik imam, budak-budak dia kalau main-main sikit biasa lah tu. Mari Allah masjid, kapek comelnya, aku tak ada kan, dia berlari. Biar dia lah. Kita pandai lah ajar sikit sebanyak. Biar anak-anak kita ni kenal masjid, suka masjid, dan buatlah perkara-perkara, aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan dia ni boleh duduk diam dan sebagainya. Lepas lama-lama dia pandailah sembahyang dan sebagainya. Yang penting ajak hak kecil, hak besar pun ajak juga. Ni duk ajak hak kecil, hak besar sikit tu biar dia. Tak dah mana maghrib isyak dah, motor sana motor sini. Semuanya bergantung pada kita nak mendidik anak kita menjadi insan yang baik ataupun insan yang sebaliknya. Ia bergantung pada kita. Allah bagi jalan kepada kita. Wahadainamun najdain. Aku tunjukkan ke mana 2 jalan yang baik. 2 jalan yang baik dan jalan yang tak baik. Bergantung kepada kita, tuan-tuan. Tak boleh salahkan orang lain. Kita tak boleh salahkan orang lain. Nabi dah tunjuk cara dan sebagainya. Kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Dekat diri kita dengan Allah. Dan yang terakhir, kita nak masuk pukul 9. Kita ambil bab Mi'raj sikit. Yang terakhir sekali bab solat lah. Bab solat. Bab solat. Bab solat ni penting, tuan-tuan. Solat ini Nabi terima daripada Allah secara langsung. Daripada Sidratul Muntaha, daripada Allah terima solat secara langsung. Tidak melalui perantaraan Jibril, tak. Tidak perantaraan. Kan? Maknanya apa dia, tuan-tuan? Solat ni. Tu Mi'raj Nabi naik ke sana untuk selain daripada Allah nak tunjukkan syurga dan neraka memang ada. Memang wujud. Al-jannatu haqq wal naru haqq. Na'imul jannatu haqq wa azabul nari haqq. Nabi tengok sendiri dengan mata kepala nikmat orang yang mendapat nikmat syurga, yang mendapat azab neraka. Dalam masa yang sama Nabi diberi solat 5 waktu. Mula-mula 50 waktu. 50 waktu.
Tapi Nabi dah terima dah. Nabi dah terima dah. Nabi terima dah. Tapi nasib baik ada Nabi Musa. Langit sampai langit ke-6 Nabi Musa dekat langit ke-6 kan. Langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 Nabi Musa. Sampai kat Nabi Musa tanya, dah boleh gapo nak atas jumpa Allah? Boleh gapo? Bahasa kita dah sana. Boleh gapo? Nabi kata aku boleh 50 waktu semayang. 50 waktu semayang fardu untuk umatku. Nabi macam gembira, banyak dapat ni, banyak pahala ni untuk umat dia. 50 waktu, banyak pahala ni. 50 waktu, bukan 5 waktu. Tapi Nabi Musa ni dia tahu, dia kenal. Mungkin dia pernah tengok orang tepi ni kali. Mana boleh? Umatmu tak boleh, tak cetong umatmu nak buat 50 ni. Bahasa kita. Tak cetong. Dia tengok ada orang tepi ni nak buat lebih-lebih lah ke. Tak boleh 50, tak gerak. Dia minta lagi, minta diskaun. Ulang alik Nabi minta diskaun. Sampailah 5. Tu pun Nabi Musa kata, tak boleh lagi, tak gerak lagi tu. Umatmu tak gerak lagi, tak cetong umatmu ni. Tak gerak lagi. Dia minta lagi. Nabi kata aku malu lah. Tinggal 5 rakaat. 5 waktu. 5 waktu. Tapi 5 waktu ini pun dia menjadi pahalanya sama dengan 50 waktu, tapi inilah menjadi tiang seri kepada segala amalan kita yang lain. Masjid ini tak ada tiang kat tengah dah. Dia ada tiang tepi-tepi. Ada tiang. Tiang banyak juga tu. Tiang tu. Nabi kata Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zarwati sinamuhu fi al-jihadu fi sabilillah. Nabi kata dalam hadis sahih ni, kepala kepada semua amalan, semua urusan Islam. Semua urusan apa sekali dia, kepala dia mesti Islam. Kita nak buat kerja apa sekalipun, nak buat bisnes ke, nak buat apa, nak politik ke apa ke, buat amalan selain pada ibadah tu memangnya lah mesti Islam. Ra'sul amri Islam, tu kepala kepada sesuatu mesti Islam. Kalau tidak, dia tidak akan menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wa amuduhu, tiang serinya kata Nabi, as-salah, sembahyang. Tiang dia sembahyang. Kepala dah betul dah, tapi kepala nak duduk mana kata tiang kan? Ni kipas besar ni seluruh yang jalan kipas sini tak. Kalau tak ada tiang ni jatuh. Kita nak letak lampu-lampu comel-comel, lampu apa ni, kita ada apa ni, tak ada lampu chandelier apa ni masjid ni. Setengah masjid lampu chandelier cantik, comel. Tapi dia bergantung kepada apa? Kepada tiang. Kalau tiang tu runtuh, chandelier ke apa ke semua runtuh, jatuh berkecai. Hargalah berjuta-juta apa, jatuh berkecai. Begitulah diri kita. Solat itu tiang seri kita, tuan-tuan. Kalau itu molek, amalan lain semua molek. Kalau solat kita ni kita buat molek, semua amalan kita molek. Kalau solat tak molek, kerja-kerja lain pun akan jadi tak molek. Adalah nak nipu, adalah nak kecek-kecek sikit, nak curi tulang dan sebagainya. Kalau solat dia molek, dia tak akan buat benda tu. Jauh sekali lah nak ambil rasuah ke, nak bahan sana, nak bahan sini ke, jauh sekali. Ni solat ni, tiang dia. Itu satu. Amalan molek yang lain pun akan bergantung pada solat. Kalau solat kita tak jadi, amalan lain pun tak boleh bergantung. Macam mana yang tadi lah, tak boleh gantung. Sebab dia amu tu, tiang seri dia, tiang utama dia. Tiang utama. Sebab itulah Nabi pun sebut di hari akhirat kan. Benda pertama, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, idza salahat salat sa'ir amali wa idza fasadat sa'ir amali. Benda pertama yang akan dihitung di hari akhirat ialah semayang ni. Semayang ni. Dia kata kalau molek semayang ni, beres semayang ni, hak lain semua beres.
Hak lain semua baik. Bila hitung dah sembahyang mula-mula ni, nampak masalah, maka hak lain semua akan jadi masalah. Sebab dia bergantung kepada solat kita. Dia bergantung pada solat kita. So, kerana tuan-tuan, so kita kena baiki solat kita. Baiki solat kita. Baiki solat ni kena baiki semua. Baiki bacaan kita, baiki untuk kita lebih khusyuk. Kita berapa tahun dah sembahyang? Ada 30 tahun. Kalau hamba dah 30 dah umur 57 lah. Daripada sekolah tak tinggal sikit masa masuk sekolah Ittifaqiyah lah. Tak tinggal lah. Lepas tu jahat kat satu tau. Ittifaqiyah. Lama dah lah. Ada orang 40 tahun sembahyang, tanya mana betul? Tak tahu. Nak apa kita? 40 tahun sembahyang tak tahu mana solat. Payah ke? Tak malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, hitung diri kita. Kalau 40 tahun kita sembahyang, tak boleh henti lagi. Kena belajar. Kalau tak tahu, kita rasa kita lemah, kita kena belajar. Ilmu ni syarat dia. Ilmu pun syarat nasah. Syarat sah segala amalan kita ialah ilmu. Malu kita kalau dah 40 tahun kita sembahyang dah. Tanya makna Bismillahirrahmanirrahim, tak tahu ke apa? Alhamdulillah ke apa? Tak tahu. Baca boleh dah. Alhamdulillah tak baca boleh. Jadi bagaimana kita nak khusyuk kalau kita tak faham itu, tuan-tuan? Kena belajar bab solat. Kita tahu solat ni Nabi ambil daripada Allah secara direct. Nak bagi kita solat ni molek, syurgalah kita. Molek solat kita, syurgalah kita, tuan-tuan. Tak ada tempat lain dah. Sebab kita ni dalam hidup kita ni, kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah ke jalan siratal mustaqim ni. Kita nak menuju sama ada sana tu nama dia al-jannah ataupun an-nar. Di sana tu ada syurga ataupun di sana ada neraka. Tak ada tengah-tengah. Dalam kita dalam perjalanan ke sana ni, kita nak menuju ke sana. Apa yang menjamin kita? Solat ni. Solat ni tuan-tuan. Solat ni sempurna, insya-Allah yang lain sempurna, beres belaka. Beres. Jadi bereskan solat ni, insya-Allah. Anak pinak kita kalau beres solat apa semua, percayalah anak kita akan jadi belaka. Bukan jadi belaka, boleh jadi engineer belaka, maksudnya gitu dah. Maknanya akan jadi molek belaka. Kalau solat ni molek. Kalau solat molek, jadi molek, percaya, yakin. Kena betul sini belaka. Kena betul solat kita. Kalau kita bacaan kita kurang molek, jangan malu. Jumpa Ustaz Bukhari, belajar dengan dia, tak apa. Kalau dia minta duit kapur lah, suruh ajar baca Fatihah nak duit juga, marah dia. Aku tak erti, contohnya lah. Tapi kita kena belajar. Jangan malu. Perbetulkan solat kita. Kita ditakdirkan oleh Allah lahir di kampung tepi ni, orang Melayu cakap bahasa besut, bukan cakap bahasa Quran. Ditakdirkan oleh Allah gitu. Tapi Allah nak bagi pahala banyak pada kita. Kenapa? Kita kena belajar. Bila belajar tu pahala. Belajar tu pahala. Kalau dia dah pandai tak belajar, tak banyak pahala dia, kan? Kita belajar tu pahala. Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang belajar berada di satu jalan, dia belajar sesuatu. Yang mencari ilmu, belajar sesuatu, Allah permudahkan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak ada dapat ijazah benda tu. Tak ada dapat ijazah yang belajar tu. Tak ada pandai betul, tapi dia tu belajar, dia berusaha. Allah permudahkan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya tak si. Orang ajak dia belajar tak si, pandai dah. Suruh baca, gagak. Dah gapo gitu. Kan? Jadi Mi'raj ini Allah nak beritahu kita, ini solat ni paling berharga yang Allah nak beri kepada kita. Paling berharga, tak ada benda yang paling berharga untuk dunia kita dan akhirat kita. Untuk dunia kita dan akhirat kita. Pukul 9 lah tuan-tuan. Saya pun nak balik juga hari ni, nak balik Kuala Lumpur lah.
Takat itulah banyak lagi benda ni tak masuk lagi ni bab tengok benda peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tak apalah tuan-tuan boleh cari sendiri. Cuma antara doa yang Nabi ajar, yang Allah ajar kepada kita dalam surah apa? Surah Ibrahim ayat 40 ni. Bab solat ni. Kita doa, Allah kata, Allah ajar kita, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini Nabi Ibrahim doa kepada Allah. Rabbi ja'alni, ayat 40 ni. Lepas ni buka apa? Balik rumah buka ayat 40 surah Ibrahim. Cuba apa doa ni? Ya Allah, jadikanlah aku ini muqimas salah, orang yang mendirikan sembahyang, wa min zurriyyati, dan juga zuriat aku. Kita kena doa dah, minta saja, minta. Kita ni kadang lemah, kita kita minta. Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, bila dah dalam keadaan lemah, Nabi minta dengan Allah, mengadu kelemahan ini, dan Allah bagi. Dan kita kena yakin bahawa kalau kita minta betul-betul, Allah akan bagi kat kita. Allah akan bagi. Yang pentingnya kita tahu yang kita ni tak tahu. Itu. Kita tahu yang kita tak tahu. Disebutkan ada orang dia tahu dan dia tak tahu yang dia tahu. Ada orang dia tak tahu tapi dia tahu dia tak tahu. Ada orang dia tak tahu tapi dia tak tahu yang dia tak tahu. Itu yang masalah. Jadi kita ni Nabi yang nombor 3 tu. Kita tak tahu tapi kita tahu yang kita tak tahu. Artinya kita nak belajar, kita belajar. Benda yang kita tahu kita belajar, terutama sekali benda yang berkaitan solat. Kita nak solat sebaik mungkin. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya perkatakan itu untuk diri saya sendiri sebenarnya, mengingati diri saya sendiri. Dan kalau benda itu baik, kita ambillah sama-sama. Minta maaf kalau tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita kekuatan untuk kita menjadi seorang hamba-Nya yang terbaik di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan apabila kita diambil, dijemput oleh Allah dalam keadaan yang terbaik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga-Nya insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.